Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusiku an ya'tiya 'alan nas zamanu la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum. Daripada Ali ibn Abi Talib, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba satu zaman di mana tiada yang tinggal daripada Islam kecuali namanya sahaja, dan tiada tinggal daripada Al-Quran itu kecuali tulisannya sahaja. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Daripada merekalah keluarga segala fitnah, dan kepada mereka fitnah itu dikembalikan. Hadis yang riwayatkan Al-Baihaqi. Baik, daripada hadis Nabi SAW ini kita jelas yang kita faham akan datang satu zaman yang mana kata Nabi SAW, umat aku di mana mereka hanya tinggal Islam pada namanya sahaja dan tiada tinggal daripada Al-Quran kecuali tulisannya sahaja. Dua perkara yang Nabi sebut, nombor satu, tidak ada Islam hanya pada namanya sahaja, dengan makna dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, hanya ada pada namanya Islam tapi tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang khusus adalah tinggal solat, tak puasa, mengingkari arahan daripada Allah, tidak menutup aurat dan sebagainya. Mereka hanya tinggal nama Islam sahaja tapi tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. IC ada tulisan Islam, ada agama Islam tapi tidak mencorakkan dia adalah orang Islam. Sebab itulah kita tengok beberapa negara yang di luar sana, kebebasan bersuara, kebebasan untuk beragama. Asalnya ibu dan ayah agama Islam, tapi bila mana kerajaan tersebut, tak nak sebut negara mana, bila kerajaan tersebut memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih agama mana, bila mana cukup umur 18 tahun, maka anak itu memilih agama yang lain. Ada memilih agama Buddha, ada memilih agama Kristian, ada yang lebih teruk lagi kebebasan beragama sehingga kan dia mengamalkan semua agama, beriman dengan semua agama. Bulan ini dia beriman dengan agama Nasara, bulan depan beriman dengan agama Majusi, agama Kristian, agama Islam dan sebagainya. Apa tujuan dia? Bila mana ditanya oleh wartawan, tujuannya adalah dia nak beriman dengan semua agama. Bagaimana mungkin kita mempunyai banyak Tuhan? Kerana fikir logik, jikalau kita ada banyak Tuhan, tak banyak kita pilih dua je. Jikalau kita ada dua Tuhan, seandainya, maka jikalau Tuhan A nak menurunkan hujan di Malaysia, tapi Tuhan B tak nak, Tuhan B nak menurunkan salji di Malaysia, maka itu telah pun bercanggah di antara dua Tuhan. Maka itu perkara yang mustahil. Bagaimana Tuhan ada had kekuasaannya, Tuhan A jaga sepadan ini, Tuhan B jaga sepadan itu. Itu perkara yang mustahil. Dan kita tengok pula apa kata Nabi SAW. Sebab itulah kebebasan beragama ini sesuatu perkara yang bahaya. Negara kita, alhamdulillah, kita tidak ada kebebasan beragama. Itu perkara yang perlu dijaga. Jadi sambung Nabi SAW, tiada tinggal daripada Al-Quran kecuali tulisannya sahaja. Ini kita fahamlah. Quran cantik, ditulis dengan cantik, dicetak dengan cantik, tapi tidak ada yang membaca. Dan lebih teruk lagi, tidak ada yang mengamalkan apa yang diberitahu dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayahnya. Tidak ada orang yang mengimarahkan masjid. Yang lebih teruk lagi kata Nabi, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Lalu kita tengok itu adalah ulama suk. Ulama suk ni adalah ulama yang sanggup menjual agama demi mendapatkan harta dunia. Bukan ulama akhirat yang mana mewarisi tugas para nabi dan para rasul untuk menyebarkan agama Islam daripada zaman ke zaman. Sebab itulah bahaya. Ulama suk lagi bahaya daripada mereka-mereka yang bukan Islam. Kerana mereka yang bukan Islam, jelas kita tahu dia bukan Islam. Perkataannya tak boleh dipakai, ucapannya tak boleh dipakai. Kita kena berwaspada dengan dia sebab dia benci kepada Islam. Tapi kalau ulama suk ni kita tak tahu adakah ucapan dia adalah ucapan yang benar ataupun ucapan yang salah. Sebab itulah dua benda, perkara yang berbeza, ulama suk dengan ulama akhirat. Ulama akhirat ni kita tahu matlamatnya jelas untuk meramaikan orang
masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kepentingan peribadi. Tapi ulama suk, mereka akan berkata-kata perkara yang benar seandainya dibayar, dan mereka sanggup untuk berkata perkara-perkara yang batil, perkara yang salah kalau ditawarkan dunia kepada mereka ataupun ada kepentingan peribadi kepada mereka. Sebab itulah kita tengok perkara yang salah pun dia sanggup mempertahankan. Kalau itu politik, kalau ada kepentingan peribadi, kalau ada sesuatu perkara yang boleh menguntungkan diri dia, dia akan mempertahankan. Itu bahaya ulama suk. Sebab itulah kita kena berhati-hati pada hari ini. Kita tak tahu siapakah ulama sebenar ulama. Kita tak tahu siapakah orang yang betul-betul ikhlas dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, umat aku akan bertemu dengan dua kumpulan. Bila mana kumpulan itu berkata perkara yang benar, orang lain akan menganggap itulah pembohongan. Tapi kalau orang lain datang dan dia berkata-kata dan kata-katanya adalah sesuatu pembohongan, orang lain akan menganggap itulah kebenaran. Sebab itulah kena berhati-hati, khususnya dalam media sosial pada hari ini. Media sosial kita pada hari ini senang untuk kita sebarkan perkara-perkara yang keburukan. Kalaulah si fulan ini melakukan jenayah sekian-sekian, laju kita sebarkan berita itu, baik di Instagram, baik di TikTok, baik di YouTube dan sebagainya, laju kita sebarkan. Padahal belum tentu lagi berita itu sahih ataupun tidak. Seandainya berita itu benar, maka hukumnya haram untuk kita sebarkan berita itu. Sebab kita telah pun mengaibkan orang itu. Nombor dua, jikalau berita itu salah, kita telah pun memfitnah orang itu dan kita telah pun mengaibkan orang itu. Dua dosa yang kita akan dapat. Dan ingat, mereka yang melakukan demikian tidak akan diampunkan oleh Allah selagi mana orang yang dianiayai, orang yang difitnah, orang yang diaibkan itu tidak maafkan dia.